In kuntum mu'minin, jika kamu beriman, kamu tinggal. Itu tambah lagi. Kemudian Allah Ta'ala sambung, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu enggan juga buat, tak mau tinggal, kamu telah mengisytiharkan perang dengan Allah dan Rasul. Keras tak ayat ini? Maksudnya Allah Ta'ala kata, jom kita main perang kan? Main perang. Gitu kan? Dan ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas tentang ayat ini. Dia kata apa? Bila kita dibangkitkan di padang mahsyar, malaikat bagi pedang ke kita. Hang ambil pedang ni? Nak buat apa ni? Pedang. Kita perang. Malaikat pun standby duduk depan kita. Kita tengok malaikat kejut kan? Pasal malaikat tu sah kata pakai pedang. Dia punya buka sayap sebelah tu dan menutupi timur dan barat. Dia hembus je. Tu dia berlambung lagi lah. Jadi nak tunjukkan diisytiharkan perang. Allah ajak kita perang pada mahsyar. Itu satu riwayat. Ada riwayat lain kata adalah ayat pertama, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba, Allah jadikan syaitan ini akan kuasai diri dia. Dia diumpamakan dalam tafsir, dia bangkit pada mahsyar, dia jadi gila, tak siuman. Nampak tuan-tuan? Ini adalah kesan implikasi yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Jadi sebab itu tinggalkan kejahalan, kita ambilkan kepada ilmu. Sebab itu ilmu itu adalah asas kepada dalam perkara asas utama tunjang dalam Islam adalah ilmu. Sebab ayat pertama turun adalah Iqra. Allah tak suruh kita sembahyang, ayat pertama turun. Tak. Allah tak suruh kita beramal. I'mal, beramallah kamu, tidak. Tapi Allah Ta'ala kata Iqra, kamu baca, kamu dapat ilmu. Sebab Islam dibina atas dasar ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, apa jadi tuan? Amalan dia pun batal, akidah yang rosak. Saya nak bagi satu contoh kat tuan. Ini pernah berlaku waktu saya kecil-kecil. Jadi imam tarawih, waktu umur 12 tahun hantar, dia pergi hantar kami pergi ke masjid-masjid itu jadi imam tarawih. Satu hari nak dijadikan cerita, ini satu cerita, banyak pula cerita, kita buat pagi lagi kan? Satu hari pergi semayang. Saya semayang kat tempat tu dengan sahabat saya. Tu imam jadi imam. Tu imam waktu dia sujud, Allahu Akbar, sujud je batal dia. Dia pun bangkit nak minta Bilal ganti kan? Dia pesan kat Bilal, naik ganti aku dulu tak? Aku batal dah, sujud dia terikut je kan? Dia pun pergi lah. Yang Bilal duduk sujud ni, dia fikir, aku nak jadi imam dah mana? Macam mana nak naik ke depan imam ni kan? Dia pun confused. Dia tolak kawan sebelah tolak dia, kawan tolak masuk, kawan tolak balik. Maksudnya semua pakat tak mau naik. Dan sekali bila kata tawakal Tuhan Allah dan tak punya orang kata apa pun, dia angkat kepala, tengok kanan kiri, lain dia jalan berjalan sambil merangkak di tepi sujud tu. Dia jalan sampai naik sof depan. Hak makmum belakang pun, dia kaji ke belakang, dia buat gelik kepala ni, dia suruh hak naik penuh sof ni lah. Hak kawan turun jalan dengan keadaan sujud. Oh, itu kalau buat itulah Spiderman dia cukup baik. Spiderman 4 ambil gambar ambil atas, jalan satu merangkak. Oh, tak pernah lagi dibuat orang. Kalau ia pun nampak sangat tak ada ilmu. Kalau ia pun dia bangkit dulu dah berdiri, baru dia naik ke hadapan. Dia dahulukan, dia imamkan dari sudut suara ilmu. Dia sudut dia macam bunyi pergerakan dah memadai. Tak payah sampai dia nak pergi masuk soft dalam keadaan sujud tu. Tak kira kawan tu berlatar, sotoi kawan tu, kacau kan? Okey, baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, penghijrahan yang kita nak lakukan adalah dari sudut penghijrahan yang dikatakan, iaitu penghijrahan soal dalaman kita. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Iaitu yang paling penting untuk kita islahkan, sebut islah, nak memperbaiki adalah hati kita ya. Sebab itu ada cerita filem tajuk dia Soal Hati, Abi Syauqi berikut dia. Soal hati. Sebab hati manusia dia satu benda yang paling susah nak dibentuk. Walaupun hati manusia tengok nampak muka macam cute kan, tapi banyak paling keras tu, dalam keras tu. Oh, nampak Ustaz tengok dia pendiam, dalam keras sangat
Ya kan? Jangan lupa main. Sebab itu banyak di kalangan manusia ni, dia banyak ambil berat tentang soal zahir. Kita banyak ambil berat soal zahir kan? Khususnya orang perempuan. Kita maaf cakap, orang perempuan dia suka zahir. Ya Allah, cukup jaga tu. Orang lelaki pun jaga juga. Kalau orang perempuan jaga macam mana? Boleh jaga Ustaz. Beza dia, Ustaz tengok 2 tahun lepas duduk dia lagu mana, tahun ni duduk dia lagu mana. Ada perubahan, peningkatan. Nampak? Itu beza dia lah. Kalau zaman dulu Ustaz, 2 tahun lepas dia tak ada rosak pun, push pun tak naik gitu. Kan? Zaman lagi Ustaz tak sini dah. Saat dia main tahun depan, dia pergi bubuh maju pula. Main tahun satu lagi, dia bubuh kat tepi pula tu. Main tahun satu lagi, dia bubuh kat tepi pula. Mana tahu? Jadi nak ceritakan perubahan tu ada, kan? Tak apalah, saya tak kisah nak perempuan dengan sifatnya adalah mata'ud dunia. Sebab Nabi sebut wa khairu mata'id dunia al-mar'ah salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Sebab tu perempuan biar pergi dia berhias. Laki tak apa, pergi office pun bisa segi hilang, ni ada pun tak ada masalah. Orang perempuan suka je, tak ada masalah. Orang lelaki memang pendek dia tu, kan? Kadang-kadang stokit kalau lain, tani kalau lain tak pasal nak cepat. Sebab masa apa orang pakai sebelah kuning, sebelah ni oren, tak tahu lah apa yang pakai lagi tak, kan? Itu orang lelaki memang lagi tu, dia tak kisah sangat. Tapi orang perempuan ni cukup jaga. Cuma nak minta satu lah, penghijrahan tu orang perempuan. Bukan takat di luar rumah kita segak, balik rumah kita kena lagi segak. Nampak? Ini balik rumah. Ada seorang suami tu dia tegur, dia pesan kat saya, kata Ustaz, saya nak cerita ni, bagi tazkirah sikit kat sini apa siapa. Saya baru ramai dia cukup setia. Perempuan ni kelebihan dia, kesetiaan dia. Nampak? Dia tunggu saya balik rumah ni Ustaz, pegang secawan kopi buat untuk saya ni, tunggu saya balik rumah. Tapi saya balik, kesetiaan itu saya tak nanti lah. Bila saya balik, Ustaz, Allah, saya dah tengah stres. Tengok dia lagu tu, saya stres lagi. Walaupun saya tahu dia setia. Pasal apa? Saya dah tengok dia. Ya Ustaz, saya ingat dia pakailah baju kebaya ke, baju hak serat badan ke, apa ke. Dia pakai baju Batman, Ustaz. Tahu baju Batman? Baju kelawar tu. Itu kelawar tu, berapa darjah tu habis. Itu tak apa lah, nak pakai kelawar pun tak apa kalau bawa pergi kat Terengganu. Dah habiskan berapa kali jahit dah. Tang ni jahit, dia jahit. Dia kata bang zuhud bang, dia kata dia zuhud punya pasal. Jangan suami zuhud, kau boleh tak zuhud je. Itu pun kena buat penghijrahan juga. Baik, kemudian yang kedua kita dah sebut adalah penghijrahan dari sudut qalbun salim. Kita nak tinggalkan hati yang kotor kepada hati yang bersih. Ini kita nak cerita tentang soal hati. Sebab itu kita kena faham, hati manusia ni susah nak dibentuk, kan? Sebab itu kita nak paksa nak bagi hidayah kepada orang, itu bukan kerja kita, kerja Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan. Sebab hati manusia ni, dia adalah dalam seluruh badan, hati adalah tempat yang paling mulia. Sebab apa? Sebab di dalam hati itu disimpannya iman, dalam hati itu disimpannya takwa. Jadi sebab itu, kalau hati itu satu bekas yang cantik, satu bekas yang dijaga rapi, yang dihiasi, ada pula security untuk menjaga iman dan takwa ini, dia akan melahirkan orang kata apa, tindakan ataupun amalan yang baik. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebut dalam Quran, dalam ayat Quran Allah Taala kata apa? Wa ilayhi yas'alul kalimut thayyibu yarfa'u. Dan kepada Allah lah naik segala-gala benda yang baik, dan benda yang baik itu datang daripada amalan yang baik. Okey, baik. Next. Penghijrahan. Cerita pasal hati kan? Lagi. Okey, baik. Kita tengok pasal apa? Sebab nak lakukan penghijrahan dia banyak berkait dengan hati kita. Sebab itu yang pertama kita kena tahu, bila seseorang itu nak melakukan perubahan, dia kena pasti di manakah tempat pandangan Allah adalah hati. Macam lagu Hijaz kita biasa dengar kan? Hati tempat pandangan adalah Allah.
jasad lain pandangan manusia, utamakanlah pandangan Allah daripada pandangan manusia. Cukup dua pergi hujan. Kemudian seterusnya adalah melalui hati itu adalah tujuan untuk kita mencari redha Allah. Jadi sebab itu nanti saya di akhir ni saya sebut apakah perkara-perkara yang menyebabkan hati seseorang itu menjadi keras. Ya, sebab itu bila ditanyakan kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bila Imam Ghazali tanya kepada anak murid dia, apakah benda yang paling keras? Anak murid dia kata, batu, besi keluli. Bukan. Jawapannya adalah hati. Hati itu Allah sebut dalam Quran, fahiyakan hijar atau asyaddu qaswa. Boleh jadi macam batu, keras pada batu ni. Batu kena air lama-lama pun dia lepuk juga. Ini tak bakal sama. Kena macam mana pun tak kena. Kan? Itu adalah sifat bagi hati. Tetapi walau bagaimanapun manusia sentiasa tidak menganggap hati manusia ini sebagai perkara yang paling penting. Orang tak anggap. Pasal orang rasa benda ni benda dalam. Kan? Padahal dalaman inilah yang akan menentukan jualan. Ini macam biasa dengar ayat ni ayat Prof Moya. Kan? Saya pinjam kan. Ya. Okey, baik, seterusnya. Yang kita nak cepat sikit. Baik, sebab itu saya nak sebutkan bahawa saya teringatkan Syekh saya pernah berkata, Syekh Abdul Malik Sa'di hafizahullah ta'ala. Waktu kami tanya dengan dia kata apa? Dia kata yang menyebabkan manusia itu tak boleh terima apa jua kebenaran berpunca daripada dalaman dia. Oh, cerita benda baik pun tak dia terima aku, tak tahu apa. Macam ada allergic dia kata. Macam cik kata, bila sebut baik Islam dia allergic kata. Oh, tak boleh. Dia ada allergic dia. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tanda-tanda orang yang sombong? Nabi kata, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sifat sombong, takabur itu sombong terhadap nikmat, sombong terhadap pemberian Allah, sombong terhadap kekayaan Tuhan. Tandanya bila orang cerita kepada kamu satu kebaikan, satu kebenaran, kamu tak jadi. Oh, saya tak boleh terima, saya dah memang dah biasa. Itu tanda ada sifat sombong dalam hati dia. Takabur. Dia rasa dia punya pandangan lagi bagus daripada pandangan yang diutarakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Rabbun Nas, dia sentiasa merendah-rendahkan diri seseorang dalam setiap urusan yang dia buat. Oh, dia mesti kata, dia mesti betul. Itu tanda-tanda yang disebutkan. Kemudian, buku saya kata lagi, dia kata, sebab itu kerana hati manusia boleh jadi lebih gemuk, asfala safili, Allah sebut dalam Quran. Lebih rendah daripada kedudukan binatang yang paling rendah. Maksudnya lebih teruk daripada haiwan. Ular dekat an'am, balhum abad, lebih sesat daripada itu. Sebab tu bila ditafsirkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, asfala safili, kita katakan benda yang paling rendah kita, boleh katakan saya bijak di sini. Benda yang paling rendah bukan yang ini, tapi yang paling bawah daripada yang ini. Tetapi bila Allah Ta'ala kata asfala safili, dalam semua benda yang paling rendah, yang paling bawah sekali itu ada salah. Maksudnya manusia boleh jatuh martabat sampai ke tahap itu kerana dalamannya. Dia tak boleh terima. Baik, yang kedua, orang beriman itu dia boleh menjadi hebat kerana hati dia juga. Ini kita panggil apa? Kata apa? Celik mata hati. Maksud kita boleh jadi Superman, kita boleh jadi superior adalah kerana dalaman yang bersih. Yang disebutkan illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati yang suci bersih. Superior ni macam mana? Superior ni oleh kerana mata hati dia bersih, pandangan dia pun boleh tengok benda-benda yang karamah ni lagi. Jangan main. Sebab itu ada satu riwayat kata ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Walaupun bukan hadis, tapi ada ulama kata ini pandangan asal disebutkan oleh para sahabat. Jagalah kamu dengan pandangan orang mukmin sebab dia tengok dengan pandangan Allah. Waktu kami belajar tu, tanya Ustaz Haji kita, ada seorang syekh
Dia boleh baca kita ni. Kita orang Melayu ni, yelah biasa pergi Jordan. Dia bukan kira ustaz tak ustaz. Pergi kat Jordan, dia musim winter, negatif sosial, sejuk ni. Sampai kita duduk dalam selimut, dah pakai jaket macam ni, pakai sarung tangan, pakai apa ni, stokin, dah balik gulung balik dalam tubuh, macam langkah, tak mau keluar. Pasal bila keluar, sentuh air sejuk. Jadi subuh pula 3 pagi. Lepas tu, biasalah belajar. Bila belajar, pergi kelas, duduk soft depan. Itu kelebihannya. Duduk soft depan, duduk kelas depan tu. Syekh tengok Allah, dia tengok kita, dia pejam. Dia tengok dekat lebar lain. Nampak? Dia rasa macam tak apa nak. Kan? Jadi ada yang diceritakan, dia kata apa? Pada siapa yang belum qada subuh tu bolehlah pergi luar qada lah. Dosa dia kata macam dapat semayang Nabi dan pergi semayang. Tu dia lepas pada tu orang tak mandi dah lepas. Orang cari suah belakang. Kan? Kata ya tak semayang tu suah belakang. Kan? Tak mandi dah tengok pasal dia boleh baca. Allah berikan kelebihan kepada dia. Seperti mana Allah berikan kelebihan kepada Nabi SAW. Boleh tengok macam Sayyidina Umar, dia boleh tengok di tempat yang jauh, dia boleh tengok Allah bukakan hijab keadaan mereka yang sedang dihantar misi dalam peperangan Nabi SAW. Ya Sariyatil Jabal, Sayyidina Umar boleh nampak tu. Dia pesan, dia tengah bagi khutbah ni, tengah bagi khutbah tajuk kebangkitan Islam. Tiba-tiba dia tegur, hampa belakang gunung tu ada musuh, hampa bilang ibarat ni. Pelik lah. Pasal apa tu mati tukar tubik ni. Rupanya Sayyidina Umar boleh nampak apa yang berlaku di sana. Sama macam Nabi SAW. Ada satu riwayat, lepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bagi khutbah Jumaat ni, Nabi tiba-tiba berhenti, Nabi turun daripada mimbar, Nabi seolah-olah mengejar sesuatu. Turun mimbar, pergi lari, kejar. Tiba-tiba Nabi tak dapat, Nabi naik balik sambung. Nabi kata, kamu tidak tahu apa yang aku lihat. Waktu aku sedang berkhutbah, Allah buka hijab, aku nampak bidadari sedang membawa beberapa tandan buah pisang sambil lenggang-lenggang bawah. Aku cuba nak kejar dapatkan buah pisang. Kalau aku dapat, kamu boleh makan buah-buahan yang boleh syurga. Satu-satunya umat yang boleh makan buah-buahan yang boleh syurga. Nampak? Nabi boleh nampak sampai ke tahap. Tapi zaman kita, kalau Tok Fatih tengah khutbah, dia turun tingkat lari, jangan halang, kena benci. Biar ini, kita naik janji dah bang. Kan? Jangan doa tak, hantar mak syurga tak? Bukan syurga tu buah, berarti tak dah ni kan? Dia bukan nampak syurga, dia nampak tempat lain tu. Lepas jabat tu nampak. Jangan pergi halang dia. Satu lagi yang saya pelik dengan orang Melayu, kita baca hadis ni, Nabi sebut tentang kelebihan. Pentingnya untuk kita gambarkan, bila buat satu amal ibadat, kita kena imajinasi yang kita nak tahu dapat syurga. Imajinasi, tasawuf, gambaran. Tapi bila dapat hadis ni orang Melayu, dia faham apa? Sebab Nabi sudah bagi khutbah nampak buah pisang. Dia kata disunatkan sedekah pisang pada hari Jumaat. Itu dia. Jadi setiap pagi Jumaat kita keluar dorong buah pisang, makan pisang. Apa tak makan rugi, ini buah daripada syurga. Kawan tu mai hantar buah ikut, ini bukan buah syurga, dia tak bertambah. Dia nak pisang. Apa? Kadang-kadang ada pisang pergi hantar, dia pun balon sama, naik sama makan. Jadi kan diceritakan bahawa maksudnya perhijrahan dari situ bagaimana nak islahkan dalaman kita. Baik, seterusnya saya nak pergi terus pada tak perlu next lagi. Okey, tanda-tanda hati yang mati. Ini dipetik daripada kata kalam Ibrahim bin Adham, seorang waliullah. Dia anak murid, dia tanya kepada dia, wahai tuan guru, apakah tanda-tanda amalan kita ini tidak diterima oleh Allah? Bila kita berdoa kepada Allah, Allah tak mustajabkan permintaan doa kita. Bila kita beramal, Allah Ta'ala tidak mengislahkan dari kita dengan amalan soleh kita. Ini tanda-tanda dia. Sebab tu kita kena faham, bila kita sebut illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang beriman dan beramal soleh. Apa itu amalan soleh? Ulama kata amalan soleh itu adalah amalan ibadat ataupun sebarang amalan yang kita buat untuk taat kepada Allah, tetapi amalan itu membantu mensolehkan diri kita. Nampak? Maksudnya kalau orang tu semayang tu tak jadikan dia soleh,
itu tanda solat dia ada something wrong, kata orang sekali. Kata orang sekali. Jadi sebab tu saya teringat dia sebut orang tengah ni. Baru ni saya semayang belakang seorang. Dia pakai serban. Cakap dengan dia lah. Pakai baju jubah. Saya ni ikut dia semayang. Allahu Akbar semayang belakang ni. Dia baca surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Bunyi lam belakang kan. Dia baca tu tak boleh sampai wala tajannabah kata dia ni. Dia teruk sangat ni. Dia punya ikhfaq hakiki dia dah masuk ji dah. Dia betul teruk sangat ni. Tu tak boleh. Pergi ke belah Kelantan pula. Ni lagi ganas. Dia sembahyang dekat satu surau. Sembahyang dekat satu surau. Sebelah surau tu ada dapur. Dapur orang masak-masak. Tu imam sembahyang kat sini. Dia sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kawan suka dalam bulan bulu. Betul dia. Terus sembahyang balik bulan bulu. Dia baca iyyaka na'budu. Dia punya sebutan tak boleh tukar. Tahu dia nak buat macam mana tu? Alhamdulillah kalau tak boleh tukar, kata para ulama tak apa, dimaafkan. Okey, baik, kita tengok secara ringkas. Di sini bahawa kata Ibrahim bin Adham, tanda-tanda tidak diterima adalah yang pertama, kita kata kita kenal Allah, kita kata kita baca kitab Allah, tetapi berapa banyak yang Allah Ta'ala perintahkan dalam perintah itu kita tak amalkan. Nampak? Kita bimbang, kita semayang, kita berzikir, kita berselawat, macam-macam amal ibadat, tapi kita lupa dari sudut pengurusan kewangan kita. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW sebut, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Takkan berganjak tapak kaki kita di padang mahsyar. Nak bergeliat pun tak boleh, sehingga Allah tanya 4 perkara. Saya ringkaskan. Yang pertama, antaranya Allah Ta'ala tanya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, daripada mana dia dapat, cara dia masukkan duit itu, pendapatan itu halal ke tidak? Satu. Nombor 2, wafima anfaqah, cara dia uruskan harta, simpanan dia, cara belanja dia. Kadang-kadang berkat itu datang bukan sekadar ada orang kata, Ustaz, saya sumber saya halal, tapi anak saya tak ada berkat. Tak ada nak kata. Tengok balik cara hang belanja duit tadi. Hang uruskan harta macam mana? Rupa dia cek balik pengurusan tak betul. Allah tahu berkat. Jadi Allah nak cara dapat betul, cara hang belanja betul, ada berkat insya-Allah. Yang kedua, mendakwa cinta Rasulullah, tapi sunnah Nabi kita tak ikut. Yang ketiga, menginginkan syurga, tapi kita tidak beramal untuk masuk syurga. Yang keempat, kita kata takutkan azab neraka, tetapi kita masih lagi melakukan amalan perbuatan yang memasukkan kita ke dalam neraka Allah. Yang kelima, kita mengetahui akan mati itu adalah benar, umur kita akan mati, tapi kita tidak bersiap siaga untuk bertemu dengan kematian. Yang keenam, kita mengaku syaitan sebagai musuh, tapi kita latih dia sebagai teman. Yang ketujuh, kita sentiasa memerhatikan kesalahan orang lain berbanding daripada kesalahan diri. Yang ke-8, kita melihat kematian berlaku, tapi kita tidak ada apa-apa kesan dalam diri kita. Yang kemudian, kita mengetahui Quran sebagai kitab wahyu, tapi kita tak iktiraf Quran tersebut. Dan yang ke-10, kita menikmati setiap nikmat yang Allah berikan, tapi kita tidak anggap Allah sebagai Tuhan yang memberikan nikmat. Jadi sebagai akhirnya, saya nak kongsikan perakhiran mengenai sebuah hadis. Jadi saya sebuah hadis saja. Hadis ini saya terbaca tentang sikap seorang sahabat yang mementingkan berkat. Walaupun berkat itu sedikit, tapi ditekankan oleh ulama, oleh para sahabat adalah keberkatan, benda yang mereka nampak di akhirat. Satu hari seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir bin Abdullah. Satu hari dia pergi ke pasar Madinah. Dia tengok sebelah itu ada orang Yahudi duk jual kuda. Orang Yahudi jual kuda. Dia tengok sebelah orang Islam jual kuda. Dia tengok price. Itu dia kata itu. Kuda seekor orang Yahudi jual 900 dinar. 90 dinar. Tengok orang Islam jual 100 dinar. Aku sahabat kan tak mahal. Pergi diskaun sikit. Jual mahal. Orang Yahudi jual murah. Kat pasar Madinah. Tetapi Jabir Abdullah tengok orang banyak beli kat Yahudi tu. Dia kata tidak, aku beli dekat orang Islam, tetapi bila dia nak bayar, dia bukan bayar 100 dinar, dia bayar 150 dinar.
Sampai tokek tu kata pasal apa? Dia tak lagi 50. Dia kata apa? Sebab bila aku tanyakan kepada kamu apa berapakah harga kuda ini, kamu kata 100. Aku bimbang takut kamu letakkan harga 100 itu kerana kau mengiktiraf aku sebagai sahabat Rasulullah. Jadi kau bagi diskaun pada aku. Biar aku bayar lebih. Di hari akhirat tak ada siapa pun datang tuntut dekat aku. Waktu tu pahala aku terhad. Aku tak nak kongsi dengan orang lain sebab aku tak tahu nak cari mana ada pahala. Aku biar aku bayar dia supaya dia tak ada siapa tuntut kepada aku pada hari kiamat. Nampak tuan-tuan, dia tak cari hak murah, dia cari hak mahal, dia tambah lagi sebab nak dapat berkat itu. Subhanallah. Jadi sebab itu kita ikutlah sama-sama sunnah para sahabat. Sekadar itulah insya-Allah. Yang terakhirnya saya akhiri, kalau sekiranya ada sebarang kesalahan dan sepanjang kuliah saya, ceramah saya mohon maaf. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya berkongsi satu zikir, ya. Zikir ini untuk kita hilangkan rasa mengantuk dalam kuliah ilmu. Biasalah kita kalau nak duduk dalam kuliah ilmu ni rasa mengantuk, berat mata, kan? Mula-mula tengok, wih, segak juga ustaz 5 bulan cancel lah, macam duduk lepas suku masa yang kedua, tengok ustaz, Ustaz nampak 4, Ustaz nampak 2, Ustaz nampak 3, Ustaz nampak 6. Lepas masa daripada itu pula, tengok ustaz, tak ada lah, gelap mana ustaz ni, dia pada kata dewan kan. Rupanya dah lena kan. Jadi sebab itu saya bagi satu zikir, buku saya ajak tuan-tuan boleh amalkan, mesti segar mata semua, insyaAllah boleh tak? Hak boleh rekod, hak boleh tulis, kalau buat tadi bagus. Zikir ni adalah apa? Zikirnya diajarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mata semua bagus.